السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا تطاق المعيشة فيهم إلا بالمعصية حتى يكذب الرجل ويحلف، فإذا كان ذلك الزمن فعليكم بالحرم. قيل: يا رسول الله وإلى أين المحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى الله تعالى وإلى كتابه وإلى سنة نبيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya sekali lagi kita diberi peluang untuk menyambung apa yang telah kita pelajari dalam perbincangan yang lalu, yang mana dalam pertemuan yang lepas saya telah menyebut berkenaan dengan hadis Al-Irba' Ibni Sariyah. Ia memberitahu bahawa Nabi telah menyampaikan kata-kata nasihat yang sangat menyentuh hati dan perasaan, sehingga ada di kalangan para sahabat yang menangis, dan ada juga di kalangan mereka yang gemetar, menggigil kerana takut kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada di kalangan mereka yang berkata, wahai Rasulullah, adakah ini bentuk kata-kata nasihat yang terakhir buat kami? Sekiranya benar begitu, tambahkanlah lagi kata-kata nasihat yang baik itu, wahai Rasulullah. Lalu Nabi secara tegas menyebut, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Kalau begitu, aku ingin sampaikan kepadamu kata-kata nasihat yang perlu, yang amat penting dalam hidup. Apa dia? Tanamkanlah dalam diri rasa takut kepada Allah sepanjang masa. Kerana pada hakikatnya rasa gerun dan rasa takut kepada Allah itu amat perlu kita jadikan sebagai perhiasan diri. Kerana hakikatnya seseorang yang apabila hilang daripada dalam diri rasa takut kepada Allah, maka dia boleh melakukan apa sahaja yang dia
kehendaki. Berbanding dengan orang yang dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah. Bukan sahaja dia tidak berani melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama bisikan selalu menyeru, mengajak agar dia sentiasa beramal, sentiasa beribadat, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hidup ini hakikatnya dengan kita mengingati Allah, dengan kita beramal dan beribadat untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daripada situlah hakikat ketenangan dalam hidup dapat dicapai. Kalau tak ada rasa takut, tak ada rasa gerun, sudah tentu hidup kita tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai erti, tidak mempunyai sebarang bentuk harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila ada dalam diri itu rasa takut kepada Allah, akan menyebabkan kita sentiasa dengar dan taat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kerana hakikatnya perintah Allah akan dapat dilakukan oleh mereka yang beriman kepada Allah. Kalau seseorang itu tak beriman kepada Allah, tak ada dalam diri rasa takut dan rasa gerun kepada Allah, maka bagaimana mungkin mereka akan melaksanakan perintah yang diperwajibkan oleh Allah. Jadi Allah memerintah agar kita dengar dan kita sentiasa taat apa yang datang daripada baginda. Lalu Rasulullah SAW menyebut lagi tentang perkara-perkara yang berbentuk kekhilafan yang akan berlaku di akhir zaman, sehingga disebut fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan dapat lihat bagaimana bentuk-bentuk persengketaan yang banyak berlaku. Maka pada ketika itu berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku, kata Rasulullah. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnah para sahabat yang menggalang ganti urusanku, sentiasa mendapat petunjuk dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pada hakikatnya akan tetap berada di atas jalan yang benar selagi kita berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala perintah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu kalau kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada hadis Rasulullah SAW, maka jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyelewengan itu terbuka luas di hadapan kita. Sebab itu kalau kita lihat ajaran yang sememangnya salah, ajaran yang sememangnya menyeleweng daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, akan sentiasa diberi penghormatan, kadang-kadang sampai ke peringkat dipuja, dipuji dengan berbagai bentuk agenda di belakang tu. Kenapa? Kerana kita jauh daripada Quran dan kita jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu 3 hari ni anti hadis macam Kasim Ahmad ataupun diberi tempat. Kenapa itu boleh berlaku? Kerana kita jauh daripada pegangan agama yang sebenar, jauh daripada Quran, jauh daripada hadis Nabi. Jadi kalau dulu ajaran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, berbagai bentuk aliran pemikiran yang sememangnya dianggap sebagai pegangan yang bid'ah, yang dilarang, sehingga ada ulama menyebut bid'ah tahrim, diharamkan oleh agama untuk dijadikan pegangan
dan disebar luaskan. Kalau kita lihat mengapa itu berlaku, kerana fahaman itu pada hakikatnya jauh daripada Quran, jauh daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata, tidak berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita lihat setiap aliran pemikiran yang jauh daripada ahli sunnah wal jamaah, sepatutnya kita tentang, sepatutnya kita tolak, dan kita tidak memberi tempat kepadanya. Tapi hari ini kita dapat lihat segala benda salah tu dijadikan pegangan. Sekularisme, kapitalisme, sosialisme. Di hadapan kita ada anti hadis, ada golongan yang berpegang dengan semua agama betul belaka, pluralisme. Itu pada hakikatnya sepatutnya kita ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada sebarang bentuk rekaan. Reka benda tu, reka benda ni, yang jauh daripada Al-Quran dan jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hakikatnya dalam hidup kita ni, tak ada yang lebih benar kecuali kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amma ba'du, adapun kemudian selepas daripada itu, kata Rasulullah, fa inna asdaqal hadisi kitab Allah. Sesungguhnya kata-kata yang paling benar, kata-kata yang paling lurus, kata-kata yang paling betul itu adalah kitab Allah, yang menjadi bukan sahaja kitab untuk dibaca, tetapi kitab untuk dijadikan petunjuk sepanjang zaman, petunjuk untuk masa depan, petunjuk untuk kita sentiasa dapat berada di atas jalan yang lurus, yang boleh menjauhkan kita, mengelak daripada kita terjebak dengan perkara-perkara bid'ah. Maka itulah yang dikatakan kitab petunjuk, kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kitab petunjuk, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah di mana kitab yang perlu kita jadikan pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang kitab Allah yang dianggap sebagai kitab yang paling benar, lebih benar daripada mana-mana ungkapan, mana-mana ucapan, mana-mana kata-kata yang ada selain daripada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Seorang ulama besar yang datang daripada Mesir, nama dia Syekh Sangqi. Dia pernah menulis kitab tafsir yang tebal, nama dia kitab tafsir Al-Bayan. Dalam kitab tafsir Al-Bayan tu, dia menyebut tentang hikmah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Di dalamnya ada berbagai bentuk pengajaran, yang di antaranya kata Syekh Sangkiti, kenapa talak itu diberi hak kepada seorang lelaki, tidak diberi kepada wanita. Sebab apa? Talak ni kalau beri kat perempuan, dia tak sabar, boleh jadi sekali dia cerai 1000 kali selalu dia hentam. Itu perempuan. Sebab tu Allah Ta'ala maha mengetahui, dia serahkan kepada lelaki. Nak cerai pun dia cerai 1 je. Tengok era Fazira, kena 1 je. Dia tak hentam 10 sekaligus. Itu kelebihan di tangan lelaki. Lagi kata Syekh Sangkiti, sebab di mana talak tu diberi hak milik kepada lelaki, di antara ialah punca zuriat tu datang daripada lelaki. Sebab kata dia, kita tak pernah dengar orang perempuan rogol lelaki, tapi istilah rogol tu biasanya orang lelaki lah rogol wanita. Maknanya kehendak tu
Kalau datang daripada lelaki, dia akan terjadi. Tapi kalau datang daripada perempuan, lelaki tak nak, dia tak jadi. Itu hikmah mengapa talak itu diberi oleh Allah untuk apa? Untuk lelaki, tidak dikurniakannya pada wanita. Dan biasanya lelaki ni dia boleh tahan sabar ketika marah. Dia tak terus apa lama ni jatuhkan talak banyak walaupun dalam keadaan marah. Itu di antaranya. Kata Syekh Sangkiti, di antara hikmat Allah Ta'ala menyebut inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, iaitu Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang paling lurus, sebagaimana disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang kita baca ni. Kata Sangkiti, ialah bayanuhu anna man ittaba'a tashri'an ghayra at-tashri' alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fattiba'uhu lidzalika at-tashri' kufrun bawahun mukhrijun 'anil millatil islamiyah. Kata Syekh Sangkiti, keterangan yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa sesiapa di kalangan kamu, sesiapa di kalangan kita dilarang daripada mengikuti mana-mana pengajaran, mana-mana peraturan selain daripada apa yang dibawa oleh penghulu anak Adam. Penghulu anak Adam tu Nabi Muhammad lah. Bahkan Nabi bukan sahaja penghulu anak Adam, dia penghulu kepada segala rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi dia yang membawa kitab petunjuk yang bernama Al-Quran ini, yang mana kita tak boleh ikut hak lain selain daripada itu. Sebagai seorang Muslim, kita kena ikut Al-Quran sahaja. Kita kena ikut apa yang datang daripada Rasulullah sahaja. Kita tidak boleh apa lama ni mengikuti mana-mana peraturan, terutamanya apa yang dicipta reka oleh tangan-tangan manusia, yang digarap oleh akal dan pemikiran manusia, yang sudah tentu tidak berpaksikan kepada kebenaran. Sebab kepala otak manusia ni, dia kadang-kadang betul, kadang-kadang dia tidak boleh diambil kira, kadang-kadang salah. Sebab pemikiran manusia ni dia berbentuk makhluk yang dikurniakan oleh Allah kelebihan. Memanglah kita dikurniakan kelebihan dengan adanya akal, tapi akal yang lebih itu pun dia ada keterbatasan dia. Bila sampai satu peringkat, akal tu dah tak boleh jalan dah. Sebab tu kita kalau ikut akal, dia akan rosak dan binasa. Sama kalau kita lihat akal ni, kita bandingkan dengan panca indera kita yang lain, serupa je. Panca indera kita yang lain walaupun bersifat sempurna, tapi dia tetap ada limit. Dia tetap ada jangka hayat dia, yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai makhluk ciptaannya. Bila bernama makhluk, sudah tentu dia dihinggapi dengan penyakit lemah, penyakit lupa, penyakit lalai. Itu bernama manusia. Sebab tu tak semua orang yang mempunyai kepakaran, kebijaksanaan sentiasa berada dalam keadaan sedar, dalam keadaan dalam keadaan bersiap siaga. Bahkan tidak ada masanya dia cuai, ada masanya dia lalai. Sebab itulah Rasulullah SAW memerintah agar kita tidak menjadikan logik, tidak menjadikan akal itu sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita kembali kepada kenyataan yang pernah disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, kalau sekiranya agama ni boleh digunakan akal sebagai dasar, nescaya menyapu khuf itu lebih baik di sebelah bawahnya berbanding dengan sebelah atas. Sapu khuf, kita belajar dalam bab al-mas'u al-khufain. Biasanya khuf ni kita pakai musim sejuk.
Dan cara kita sapu khuf daripada atas sampai ke bawah. Ni kaki kita. Kita sapu daripada atas ni sampai ke bawah. Bila kita sapu khuf tu, waktu kita kehabisan wudu. Mana dah habis air sembahyang, tapi dengan syarat kita pakai khuf tu dalam keadaan wudu yang sempurna. Bagi orang yang duduk di rumah musim sejuk, dia boleh pakai sehari semalam. Tapi kalau dia bermusafir, jalan jauh, dia boleh pakai 3 hari 3 malam. Bila sampai masa kita habis air sembahyang, kita ambil air sembahyang, kita basuh muka, basuh tangan, basuh dahi, basuh telinga. Bila nak basuh kaki tu tak payah cabut, dia sapu je. Sapu lah. Kenapa? Kerana biasanya kalau kita sapu, kita basuh kaki musim sejuk. Sebab kalau kita biasa duduk musim sejuk, kita tahu dah sejuk sampai ke atas kepala. Kadang-kadang kita rasa ngilu, maknanya sejuk yang amat sangat. Saya pernah pergi ke sempadan dekat Afghanistan, dekat berhampiran dekat apa ni, lepas daripada Islamabad, dekat dengan Padi, satu border, kawasan tu kawasan penempatan apa nama ni, yang lari daripada Afghanistan masuk di apa nama ni, Pakistan. Sampai situ subuh pukul 4 pagi. Sentuh air pun kita rasa tak nak sentuh. Pakai selimut tebal dengan kain, bila buka nak ambil sembahyang tu, nak sentuh air tu rasa menggigil. Apatah lagi kalau basuh kaki. Kalau basuh kaki dia naik sampai atas kepala ni. Jadi nak tak nak kita ambil sembahyang juga. Tapi bila sampai basuh kaki tu, kita pakai khuf, sapu je atas khuf tu. Itu Allah tak apa lama ni, Islam beri kemudahan. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau betul lah apa lama ni Islam ni boleh pakai akal, buat apa Rasulullah suruh kita sapu sebelah atas? Kerana sebelah atas ni tak kotor. Biasa bila kita pakai khuf 3 hari 3 malam, kita pijak mana-mana, kat bawah tu yang kotor. Sepatut bila sapu khuf, sapu daripada tumit sampai ke hujung jari, baru hilang kotoran. Itu yang paling apa lama ni logik dari segi akal. Tapi oleh kerana Islam ni hakikatnya agama yang lurus, agama yang benar, hikmah tu datang daripada Allah, daripada nabinya, bukan datang daripada akal dan fikiran. Sebab tu kita kena ikut sahaja apa yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa sebarang kritikan. Kalau Rasulullah beritahu begitu je lah. Ini kritik pun tak boleh. Apatah lagi tak nak pakai hadis Rasulullah. Macam Kasih Ahmad tak nak pakai terus hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita bukan kata tak nak pakai, kritik apa yang Rasulullah beritahu tu pun dah dianggap sebagai satu kesalahan sangat besar dalam agama. Sebab tu kata apa lama ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya apa lama ni Islam ini adalah al-ittiba' wala ibtida'. Faqad kafaitum. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafaitum. Sesungguhnya kamu diperintah untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kamu, dan kamu dilarang daripada mencipta reka benda-benda yang logik, yang asasnya pemikiran manusia. Kerana apa? Kerana Islam ni sebenarnya satu agama yang sudah cukup lengkap, tak perlu tokoh tambah lagi. Tak nak baikilah, nak kata kamu lebih hebat daripada Rasulullah, nak tafsir sendiri Quran, tak boleh. Sebab Quran ni Rasulullah tu sebagai mufassir secara mujmal ataupun mufassir secara terperinci. Rasulullah lah orang yang paling dekat dengan Al-Quran, kerana Al-Quran tu diturunkan kepada baginda, dan Rasulullah lah yang paling tahu makna dan tujuan. Jadi kalau kita tak nak ambil daripada hadis-hadis Rasulullah,
tak nak guna hadis-hadis Nabi sebagai mufassir, maknanya akal fikiranlah yang menjadi Tuhan. Ya, kalau kita tafsir Quran ikut akal kita, jawab dia memang dalam sekelip mata sahaja kita boleh menyimpang daripada jalan yang benar. Jadi tak boleh kita pakai logik, tak boleh kita pakai akal. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, kalau sekiranya agama ini boleh diguna akal, maka menyapu khuf itu lebih baik di sebelah bawahnya berbanding dari sebelah atas. Yang pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi untuk mengerjakan umrah. Lalu bila mana selesai daripada tawaf, dia pergi untuk mengucup Hajaratul Aswad. Nak kucup Hajaratul Aswad. Bila mana beliau sampai di hadapan Hajaratul Aswad tu, sebelum daripada dia kucup, dia bercakap dengan batu tu. Dia kata apa, ya hajaru, wahai batu, inni a'lamu annaki hajar, sesungguhnya aku amat menyedari bahawa kamu tidak lebih sebagai seketul batu. Lau ma ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaki ma qabbaltuki abada, kalau sekiranya aku dulu tak pernah lihat Rasulullah pernah kucup kamu, nescaya aku pun tidak akan mengucup kamu, buat selama-lama tak akan kucup. Tapi oleh kerana itu sunnah Rasulullah, kali ikut akal logik, apa erti kucup batu? Batu benda biasa je, tapi apa lebihnya? Tapi oleh kerana itu yang Rasulullah buat, itulah sunnah baginda. Kucup batu tu nampak pada zahir tak ada apa-apa, tapi kita ikut sunnah Rasulullah tu dapat pahala. Jadi sebab tu nak tak nak, kita pergi ke Mekah, kita pergi buat haji ke buat umrah ke, kalau kita ada peluang, kita kucup Hajaratul Aswad. Itu maknanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak seharusnya kita tinggal apabila kita berpeluang untuk berbuat demikian. Kerana agama Islam adalah agama yang benar, yang tidak boleh sama sekali kita ikut kehendak logik akal manusia. Kerana kata Nabi lagi, selain daripada kitab Allah itu sebagai kitab petunjuk sepanjang zaman, wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin, sesungguhnya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah petunjuk yang paling afdal. Tak ada lagi dah. Selepas Quran, apa yang Rasulullah sampai itulah yang paling afdal. Kerana Nabi dia tak pernah bohong. Manusia lain mungkin dia berbohong dalam kata-kata mereka, dalam ucapan mereka. Nabi dia tidak berucap dengan kalimah bohong, kerana apa yang Rasulullah sampai semuanya adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ni dia tak bercakap kecuali mengikut sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yantiqu anil hawa, Nabi dia tak bercakap berasaskan kepada nafsu, melainkan semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya kata Nabi, wa syarrul umuri muhdasatuha, dan seburuk-buruk pekerjaan, seburuk-buruk urusan itu, muhdasatuha adalah benda-benda yang direka-reka. Kita reka-reka macam-macam. 2-3 hari ni ada pula cerita rekaan tentang ilmu salah. Kita ni macam-macam, ilmu salah, ilmu hak yang pelik-pelik. Kita mudah percaya. Jadi benda yang pelik-pelik, benda hak yang nampak pada akal mungkin elok, tapi kita kena ingat apa yang pernah disebut oleh Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah ibn Umar,
setiap benda yang yang berbentuk bid'ah ini, kullu bid'atin dalalah. Setiap benda yang berbentuk bid'ah, direka-reka, diperelokkan dengan berbagai cara, semua itu boleh membawa kepada kesesatan. Wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun nampak pada akalnya elok, nampak pada akal mungkin elok, mengaku jadi nabi kat lembah Kelang tu. Kalau kita nak kira, mungkin boleh jadi elok juga, pasal dah lama tak ada nabi. Patutlah datang nabi baru. Tapi walaupun nampak pada akal mungkin elok, tapi kita kena ingat, walaupun elok pada pandangan mata, tapi benda tu hakikatnya bid'ah, rekaat, ciptaan, dia tetap dianggap bid'ah. Dianggap perbuatan rekaan, walaupun pada kelihatannya pada zahirnya baik. Sebab tu benda-benda bid'ah dilarang daripada kita jadikan pegangan terutamanya bid'ah. Bid'ah ni banyaklah. Kadang-kadang bid'ah dalam perkara akidah, kadang-kadang bid'ah dalam perkara ibadat, kadang-kadang bid'ah dalam perkara pergaulan, kadang-kadang bid'ah dalam bab adat resam. Adat resam ni pun banyak juga benda-benda yang bercanggah dengan kehendak agama, macam sanding. Kalau kita lihat negeri Arab pun ada juga. Kalau hari-hari kerajaan tu, hari-hari nikah kahwin tu, dia ada tarian gelek. Itu benda yang berbentuk adat-adat yang melampau, yang sepatutnya tak berlaku. Jadi kadang-kadang begitu juga, bukan sahaja dalam perkara akidah, bukan sahaja dalam perkara ibadat, bukan sahaja dalam perkara pergaulan, tingkah laku, ataupun hal yang berkait rapat dengan adat resam. Kadang-kadang dalam hal yang menyentuh tentang hukum hakam dan perundangan, pun kadang-kadang banyak juga benda-benda bid'ah yang tak ada kena-mengena dengan Islam, tapi dibangsakan kepada agama. Sebab tu kalau kita lihat banyak hukum yang dinisbahkan pada agama, tapi hakikatnya dia tidak agama sebenarnya, 100%. Baik kalau kita lihat dalam Islam, orang berzina, hukum dia kena rejam. Kalau muhsin 100 kali, kalau muhsin dia kena rejam sampai mati. Tapi kalau ghairu muhsin kena 100 kali sebab. Tapi kalau kita buat pergi, ikut undang-undang yang digarap oleh sistem yang ada hari ini, berzina dia kena denda je. Kadang-kadang denda 3,000, ataupun berkhaluat denda pergian-pergian. Dia sebenarnya kalau kita nak kira dari segi hukum, benda yang berkait rapat dengan hudud ni, dia tak boleh dinisbahkan kepada ta'zir. Hak hudud lah, hak kisah lah. Hak ta'zir tu ta'zir, tapi semua benda pakai ta'zir belaka, itu dah boleh bawa kepada bid'ah yang tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan kalau kita lihat hakikatnya hari ini, semua benda kita nak berlagak bijak, semua benda kita nak berlagak hebat, dengan kita berpegang dengan akal semata-mata, dan kita jauh renggang daripada kitab Allah dan renggang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak tak nak, kalau kita berfikir waras, bijaksana, maka sudah tentu kita akan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesesatan, membawa kepada bid'ah, membawa kepada perkara-perkara rekaan semata-mata. Kerana dalam hidup ini pada hakikatnya kita memerlukan kepada dasar yang kukuh, dan juga tempat sandaran yang jelas, supaya kita dapat menjauhkan diri
daripada sebarang bentuk penyelewengan, terutamanya ketika mana kita berada di hujung usia atau apa lama ni, di hujung dunia, di hujung kehidupan. Kita nak kalau boleh berada di atas landasan yang betul, yang membolehkan kita berakhir dengan husnul khatimah. Itulah harapan kita, dan untuk kali ini saya sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang baik datangnya daripada Allah, salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq, warahmatullahi taala wabarakatuh.